Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Okey. InsyaAllah kawan kita masuk dari masa ke semasa, sekarang 48. Itu dia. Ada banyak lagi tengok duk request untuk masuk bersama-sama untuk sesi kita pada malam ni. Luar biasa sikit sesi kita malam ni. Saya pun berdebar sebenarnya sesi. Jarang-jarang kita buat sesi hari lain selain pada hari Rabu. Tapi hari ni hari special. Dengan insight yang special juga untuk hari ini. Dengan tajuk dia lain sikit, lain macam sikit tajuk dia hari ini. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan dapat bersama-sama dengan seorang speaker yang tidak asing lagi untuk kita sebenarnya. Saya boleh katakan jadi moderator untuk kali ketiga. Untuk kali ketiga untuk speaker kita ni. Wak Imam kali tiga sekali pun masih lagi rasa gugup dan gemetar dia tu. Sebab isen yang insyaAllah seperti poster yang tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita akan bersama-sama dengan seorang speaker yang tidak asing lagi untuk Golden Circle. InsyaAllah untuk dengan tajuk hari ini iaitu peluang berniaga emas di era digital, di quantum meter ni. Kita dah tahu dah. Sebelum ni di platform quantum meter ni kita nak tahu dah lebih mendalam. Mungkin ada skill-skill ataupun perkongsian-perkongsian dari speaker kita pada malam ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sahabat-sahabat yang ada dah dalam sini, dalam ruang Zoom kita ini, untuk ajak keluarga ke rakan-rakan di luar untuk masuk terus ke sesi Zoom malam ni, kerana sesi Zoom malam ini luar biasa dan sangat-sangat special, akan disampaikan oleh speaker kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, insya-Allah sesi kita malam ini akan berlangsung hampir lebih kurang dalam mungkin sejam lebih daripada speaker kita pengisian malam ini. Saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan berada dalam mood silent mood, dan masa yang sama jika ada apa-apa soalan boleh terus tanya di chat box kita kat bawah tu, insyaAllah rakan-rakan kita dan speaker kita akan menjawab di hujung nanti soalan-soalan terpilih. Jadi mungkin soalan-soalan di bawah tu yang rakan-rakan ataupun dealer yang lain yang boleh menjawab, boleh terus menjawab bersama-sama. Kita akan pilih soalan-soalan untuk speaker kita jawab, insyaAllah akan datang di dalam chat box kita. Itu dia. Terus daripada speaker kita, insyaAllah ya tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia. Tadi 40 je, sekarang dah 71. Alhamdulillah. Saya tengok di ruang sini ada lebih kurang 10-12 orang tengah request masuk. Itu dia. Bertambah-tambah, laju betul keluarnya. Okey. Semua bersedia tak lagi ni? Kalau bersedia tekan 1. Saya nak tengok berapa hangatnya kita malam ni. Takut saya bercakap seorang-seorang sebenarnya. Itu dia, laju pula perginya. Alhamdulillah. Itu dia. Bertubi-tubi perginya. Bersedia, boleh tekan 1. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya minta maaf speaker sentiasa saya tak jemu ya. Okey, terima kasih tuan-tuan respon di chat box. Jangan lupa juga, sekali lagi saya cakapkan, ada apa-apa sahaja soalan terbuku hati, boleh saja terus tanya di chat box kita. InsyaAllah. Nak cari bihun. Itu je bihun. Oh ya ke? InsyaAllah. Boleh mute ya. Okey, boleh terus bertanya di chat box. Nanti kita akan jawab terus soalan-soalan di chat box saja. Okey, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita buka terus soalan terus. Boleh terus tanya di chat box sahaja. Okay. Alhamdulillah, kita dah tunggu dah sahabat-sahabat kita dari masa ke semasa masuk ke ruangan kita. Terima kasih atas respon. Hampir 20 orang respon kita. Semangat bersedia. Nombor 1 tadi. Okey, baik. InsyaAllah kita akan bersama dengan speaker kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit daripada speaker kita ni.
InsyaAllah kita akan perkenalkan diri beliau sebentar sahaja lagi. Saya takkan berceloteh panjang pada malam ini. Saya nak bagi full kepada speaker kita insyaAllah. Iaitu tak lain atau bukan Kak Long Master kita. Sebelum ni kita dengar dia dah di BCC. Siapa yang dapat join. Tapi saya nampak ada permintaan ramai yang tak dapat join pun nak dengar juga Kak Long kita ni. Jadi kita buat sesi khas hari ni untuk bersama-sama dengan Kak Long Master kita pada malam ini. Tanpa buang masa lagi, saya terus mempersilakan Kak Long. Bersilakan Kak Long. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat malam semua. Terima kasih Zuhairi. Macam biasa Zuhairi sangat bersemangat. Kak Long pun jadi bersemangat. Dan terima kasih di atas ruang dan peluang malam ni. Okay. Kak Long tengok ada 89 orang semua yang menyertai Zoom kita. Yang pertama sekali Kak Long nak share a few things yang Kak Long rasa sangat penting ya. Yang ini Kak Long kenalkanlah diri Kak Long sedikit ya. Bidang Kak Long ni memang bidang coaching, training dan sales, dan tahun ini adalah tahun yang ke-27 tahun. Kan? 27 tahun. So adalah Kak Long jumpa kalau anak-anak muda tu kan, kalau umur dia 27 tahun tu Kak Long tengok dia, Kak Long rasa macam okay, this is my experience. Okay, 27 tahun dalam bentuk manusia. Macam itulah kan. So apa yang Kak Long belajar sebenarnya, Kak Long nak bagi overview sikit masa Kak Long mula-mula menceburi dalam bidang jualan, Kak Long adalah orang yang, pada Kak Long adalah orang yang sangat teachable. Maksudnya kalau Kak Long pergi dengar sesi peluang perniagaan ke, sesi training ke, sesi sharing daripada orang-orang hebat ke kan, Kak Long ada selalu niat dalam hati 100% nak fokus dan nak belajar. Memang pergi tu niat nak timba ilmu dan nak tahu apa rahsia-rahsia orang yang hebat ni. Macam tu. Jadi, along the way Kak Long mengajar, belajar, membentuk 27 tahun tu, Kak Long selalu berfikir macam ni. Kenapa dalam setiap sesi ada orang yang cepat boleh faham? Ada orang yang cepat boleh berjaya. Ada orang yang cepat boleh belajar, cepat boleh faham kan. Rupa-rupanya baru-baru ni dalam masa 6 bulan kebelakangan ni, Kak Long ada baca buku satu buku agama bertajuk Pola Pertolongan Allah. Pola Pertolongan Allah. Buku ni sangat bagus yang mana dia kata rupa-rupanya sebagai seorang speaker atau trainer, niat kita bila mengajar mesti kerana Allah, dan yang bagi kefahaman tu adalah Allah sendiri. Jadi sebagai speaker kita tak boleh rasa macam kenapalah susah sangat dia ni nak faham, tak boleh rasa kecewa sebab hidayah tu milik Allah. Macam tu sebenarnya. Hidayah tu milik Allah. Jadi apa tugas peserta pula? Jadi tugas peserta sebenarnya untuk membolehkan ilmu tu berkat, untuk membolehkan dia membuat perubahan dalam hidup dia, membolehkan menjadi satu transformasi yang sangat hebat. Sangat hebat ni maksudnya dia menjadi manusia yang baru, perubahan hidup dia sangat positif, ilmu dia makin bertambah, duit dia makin banyak, ramainya orang yang dia boleh bantu. Sebenarnya bermula dengan niat. Ini yang Kak Long nak tekankan, bermula dengan niat. Rupa-rupanya pun Kak Long memang faham sebab kalau kita buat coaching and training ni kan, sebenarnya orang yang datang attend tu dia ada pelbagai niat sebenarnya. Pelbagai niat Ada niat yang nak tengok macam speaker ni hebat sangat ke? Let me test ilmu dia, nak tengok dia beraksi macam mana, macam tu tau. Nak tengok compare ilmu dia bagus sangat ke kan, nak compare trainer ni, trainer tu. Maksudnya partisipan ni akan datang dengan pelbagai niat. Sebab tu ilmu tu tak sampai, tak boleh nak diamalkan. Jadi kita ni yang kalau malam ni betul-betul nak berubah, betul-betul nak cari peluang, nak dengar, nak ambil langkah seterusnya, kena betulkan niat. Niat kita adalah untuk tambahkan ilmu, untuk jadi luar biasa, untuk ambil tindakan luar biasa. InsyaAllah Allah akan turunkan hidayah, turunkan pertolongan kepada kita
untuk buat langkah seterusnya. Begitulah. Ya Zuhairi ya, begitulah Kak Long punca mukadimah. Dan Kak Long doakan semoga sesi kita malam ni, ya, masa kita yang ada, Allah berkati masa kita. Walaupun sekejap, impact dia sangat luar biasa. Itu maksudnya dia berkati masa. Kan selalu kita orang Islam, pagi-pagi kena minta dengan Allah, berkati umur kita, berkati masa kita, berkati kita punya rezeki kan. Yang inilah ya. Jadi minta dengan Allah macam tu. Jadi mari kita sama-sama semua mempunyai niat supaya malam ini Allah berkati ilmu kita, berkati sesi kita, berkati masa kita supaya walaupun masa sekejap dengan Kak Long dan juga dengan Golden Circle punya group ya malam ni, supaya kita mendapat impak yang sangat luar biasa. Begitu, dan kita mulakan sesi kita. Mungkin Zuhairi nak guide kita dengan umul kitab dulu boleh? Boleh. Selalu lupa lah Kak Long Excited tu. lain rasanya. Okey, Allahu Akbar. Okey, kita mulakan ataupun kita buka majlis kita selepas kita dah tadi intro daripada Kak Long. Kita sebelum pergi panjang lebar lagi, kita eloklah kita mula majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Baru rasa bersinar rasa. Baru rasa lagi semangat luar biasa kan? Ya. Alright. So malam ni Kak Long rasa sangat bertuah dan Kak Long sebenarnya sangat excited. Makan pun tadi separuh je kan. Daripada pukul 5 petang dah bersedia untuk sesi ni. Kak Long rasa macam, walaupun Kak Long selalu dengan sesi Zoom, tapi Kak Long rasa aura dan juga semangat dengan Golden Circle ni dia sangat membara ya. Dan Kak Long nak bagi tahu, ni pengakuan Kak Long. Sebenarnya Kak Long sangat menyesal tidak memberi peluang dan ruang kepada diri Kak Long sendiri untuk mengenali quantum matter dengan lebih awal. So ikut kan, Kak Long telah membazirkan masa setahun setengah ya, mungkin setahun setengah untuk mendapatkan maknanya Kak Long fokus nak faham apa itu quantum matter sebab Kak Long background sebagai trainer. Jadi Kak Long sangat busy dengan jadual harian Kak Long. Ini pengakuan ikhlas ni sebenarnya sangat-sangat rugi setahun setengah. Bayangkan orang lain dah jadi merchant ya. Dah jadi senior merchant, dah mendapat income yang sangat-sangat luar biasa. Dan Kak Long dengar ada yang mencecah 12 juta sebulan ya, bukan setahun ya, 12 juta sebulan. Bayangkan begitulah impactnya QM. Dan malam ni izinkan Kak Long berkongsi mengikut Kak Long punya kefahaman setelah mendengar banyak kali sesi BOP. Ini pun satu lagi petua untuk jatuh cinta. Kadang-kadang kita ni manusia kan, kalau dengar sekali dua kali tu tak dapat lagi poin tu. Jadi dengar banyak-banyak kali daripada speaker yang berbeza, insya-Allah akan kita nampak lebih jelas lagi. So izinkan Kak Long nak buka slide. Cuba Kak Long tengok boleh tak Kak Long buka slide ni kan? Okey, slide di sini. Boleh nampak tak Zuhairi Kak Long share the slide? Nampak Kak Long? Nampak Yelah orang tua kan nak cari tu manalah slide ni Dan Kak Long nak besarkan dia menjadi bentuk slide nak mana nak di macam ni ke ataupun dah dipenuhkan? Dia tak boleh full presentation. Mana nak pergi sekejap begitu. Okey. Nampak tak full tak? Tak nampak full Kak Long, ada separuh hilang. Serius lah. Mana dia pergi ni? Allahu Akbar. Ya, begitulah. Separuh hilang ya. Banyak separuh hilang ni. Kak Long kena download dulu. Kak Long dah download dah ni. Kak Long, mari saya bantu Kak Long. Alright, go kat sana lah.
Kak Long off Ya. Sabar je lah. Tak ada dia, memang Kak Long dah download dah ni. Okey. Hai Farah, Farah ada okey. Dekat Zuhairi lah. Okay, sekejap kalau saya cari mana pergi Boleh. ni. Okay. Itu dia. Okey, Kalong. Kalong tak dengar suara, Kalong. Dah Okey. Itulah cabaran dia. Alright. Tajuk kita malam ni, slide ni adalah emas, pengembangan harta dan juga pemulih ekonomi lah ya. Jadi Kak Long kalau boleh nak maksimiskan slide ni. Okay, next slide Zairi. Next, okay. Yang ini Kak Long rasa kesimpulannya adalah sekarang ni adalah zaman digital ya. Zaman digital ini akan menjawab persoalan, beberapa persoalan yang selalu Kak Long dapat dan juga grup kita dapat. Ada yang cakap sekarang ni kalau nak beli emas, mesti akad dia berdepan, mesti face to face, mesti kena pegang dulu emas tu kan. Nanti Kak Long akan jawab di slide-slide seterusnya ya. So nak bagi tahu sekarang ni ekonomi digital Malaysia ni meningkat 23% lah kepada AS190 billion. Kalau nak sebut angka ni, mungkin kita pun rasa macam alah tak relevan pun dengan aku kan. Tapi Kak Long summarizekan macam ni lah ya. Zaman sekarang semuanya di hujung jari dan juga Kak Long mengikuti perkembangan QM ni masa mereka mula-mula menubuhkan sistem ejen pada Januari 2020 tak silap Kak Long. Dan melahirkan insan-insan hebat ya. CEO, suri rumah bergaji CEO. Ini surah rumah pun bergaji CEO. Ya, yang CEO ni bukan CEO gaji 20,000, 30,000 sebulan ya. Mereka ini adalah bergaji ratusan ribu sebulan hanya dengan menggunakan sistem online sahaja. Erti kata yang lain juga, jika ditakdirkan negara kita sekali lagi mengalami PKP, ya, insya-Allah tidaklah. Kalau kata jika ada penyakit-penyakit lagi yang datang, dikuarantin lagi sekali rakyat Malaysia. Ya, inilah dia ekonomi yang berada di digital ekonomi dimanfaatkan sepenuhnya insya-Allah. Dengan izin Allah, kita tak perlu risau lagi dah. Allah jamin rezeki kita jika terbuka hati kita untuk memanfaatkan digital ekonomi. Begitu ya. Boleh dah lega dah rasa hati kan? Okey, next ya. Yang ni tak payahlah. Yang ni macam biasalah, semuanya adalah company-company yang besar. Ya, yang ini semua pun online punya provider ya. Jadi kita yang kecil-kecil ni senang je. Kalau kita nak banyak duit, nak menjana keuangan ke sana kemari, tirulah orang-orang yang dah berjaya. Begitu. Okay, next. Alright, yang ni lah ya. Nampak tu. Ini masa-masa PKP berlaku. Nampak tu Lazada. Yang ni semua online ya. Semua orang duduk rumah. Tekan di hujung jari. Bayangkan ini pendapatan mereka 21 bilion USD Lazada semua tu. Nampak ya. Dan kita pun menumpang sama. Nampak Quantum Metal ada di bawah. Telah menjana sales sebanyak 7 bilion ya. Kita bermula 7 bilion adalah satu angka yang sangat hebat. Tahniah ya ke Quantum Metal. Next Zul. Alright.
Ni tak payahlah kod kan. Next lah. Tak payahlah kod ini kan. Okey, pengenalan kuarter metal. Okey, rasanya next slide ni berkaitan dengan syarikat. Kita dengar satu-satu ya, supaya kita makin lama kita dengar, makin lama kita jatuh cinta. Okey, siapa QM ni? Senang sajalah QM ni ditubuhkan pada 30 Julai 2012 dan tahun ini merupakan tahun ke-10 mereka di dalam pasaran dengan modal berbayar 10 juta. QM ni buat apa kan? Memanglah syarikat emas, tetapi kita fokus kepada dia bermula dengan menjadi pembekal emas premium 99.99% ke bank tempatan, bank kerajaan, badan kerajaan dan juga peniaga. Apa maksud emas premium? Emas kan banyak kan dia punya grade-grade dia. Ada yang 999, ada yang 916, kan ada banyak kan. Ada yang 8 something ya, Kak Long pun tak arif sangat. Tetapi emas QM ni adalah emas yang kita ambil daripada Perth ni, maksudnya macam ni dah senang. Emas kita ni emas premium yang kalau kita bawa travel satu dunia pun, kita boleh gadai dan orang tak banyak tanya. Senang macam tu ya. Alright. Okay. Dan kita merupakan pembekal sistem dagangan emas untuk bank tempatan. Okay, maksudnya apa? Maksudnya, pernah dengar tak dulu bermula dengan Maybank ya. Lepas tu ada syarikat-syarikat macam Affin Bank, Bank Bumiputra, Bank Islam, banyak lagi bank-bank tempatan di dalam Malaysia ni telah beralih menggunakan online. Orang dah boleh beli emas secara online. Ya. Jadi sistem-sistem pembelian emas itu diprovidekan oleh Quantum Metal. Nanti kita tengok, alright? So siapa kita ni lagi? Okey, kita sekarang dah berdaftar merupakan member kepada perdagangan komoditi Bursa Syuk Asila. Bursa Syuk Asila ni dekat mana ya? Kita punya peranan. Yang ini sebenarnya bermula, yang ini untuk produk kita yang GAE kali 5 dengan GAE kali 10 tu. Apa kaitannya nanti Kak Long terangkan. Okey, yang seronoknya, yang ni selalu orang jawab. Syariah compliance ke, beli simpan emas dekat mana, nampak ke, iya ke, betul ke, banyak soalan kan? Senang cakap, tak payah banyak soal lagi dah. Tapi kita nak tahu bahawa produk-produk under Quantum Metal ni ada 3 syariah advisor kita. 3 tau, bukan 1. 2 daripada lokal, iaitu negara kita sendiri, dan 1 daripada luar negara. Hebat tak kita? Hebat kan? Okey. Iaitu Israq Consultancy ya, untuk GSA kita. Sebenarnya Israq Consultancy ni untuk 3-3, tapi dia fokus kepada GSA. Ada Tawafuk Consultancy, kita bagi-bagilah ya, banyak sangat ni. GCA ada, GNGAE ada, dan yang ketiga adalah Raqabah pun untuk ketiga-tiga produk. Hebat tak? Hebat sangat kan? Ini tahniah. Dan kita punya founder adalah seorang yang sangat mementingkan syariah compliance, dan selama dia membuka pasaran Quantum Metal ni, terutama untuk produk kepada retail ni kan, menggunakan agent system ni, beliau sentiasa bekerjasama dengan badan-badan authority dan juga syariah advisor untuk memastikan produk kita ni betul-betul suci lah ya, betul-betul Islamik dan betul-betul diperakui oleh semua pihak yang berkaitan. Hebat tak? Okay, hebat kan? Okay, next ya. Ini Kak Long tak tahu. Mana kan QM ni dia punya location. Masa tu Kak Long tahu hanya di Pulau Pinang saja. Rupa-rupanya kalau ke Pulau Pinang ni nampak cantik kan? Sebab Pulau Pinang ni satu memang cantik lah ya, dan dia bangunan dia macam kolonial kan. Okey, bangunan-bangunan yang banglo, yang eksklusif. Dan Quantum Metal ada di sana. Dan juga kita punya cawangan lain berada di Johor Bahru. Okey, Sarawak.
dan juga Kuala Lumpur sendiri. Kuala Lumpur ni di G Tower, okay? Okay, next ya. Kalau bolehlah tengok-tengok dekat sini kan nampak cantik tak? Kita ada banglo lot, nampak tu ya. Kalau masuk tu memang selesa sangatlah parking dia, dan juga yang terbaru nampak tak dekat tangga warna kuning tu? Ya. Itu adalah mesin ATM yang mengeluarkan gol pertama sekali di dunia. Nampak hebat kan Quantum Metal? Yang ni lepas ni siapa nak keluarkan dia punya emas, ada dia punya minimum weight ya. Berapa tak pasti kat lu. Adalah dulu dia macam gol tu kan. Boleh ya keluarkan, tekan-tekan, boleh keluar terus, ambil bawa balik. Okay, next. Kita tengok sedikit rupa paras di Johor office. Nampak siapa di Johor boleh pergi ke Johor gunakan office kita. Next. Cantik ya office kita. Sarawak ya, Masya Allah. Sarawak nampak tu boleh buat training kot. Boleh bawa klien. Boleh jumpa di sini, sangat selesa. Okay, next. Okay, di Kuala Lumpur sendiri. Nampak? Nampak kan? Cantik kan office kita. Nampak tak juga directory tu? Okay, nanti kita kenal satu persatu. Kak Long just nak highlight sedikit. Di bangunan G Tower ni, terdapat section-section Quantum Metal punya subsidiary ya, ataupun under Quantum Metal sendiri. Nampak tu Quantum Metal Sdn Bhd iaitu operator kita sendiri. Quantum Billion Exchange Board, canggih tak? Ingat tak tadi yang GAE 10 tu, GAE 5 tu yang macam Bursa Syuk Asila tu? Dekat sinilah kita punya pembantu ataupun operation team kita ya, dan ada Akogon dekat terangkan, ada Akogon Sdn Bhd dan Quantum Metal Exchange in US. Ini semua berkaitan dengan kita punya produk. Hebat kan QM. Okay, next. Yang inilah ya, saja-saja jamu mata malam ni. Kita share pendaftaran syarikat sendiri, nampak tu. Semua ada di situ, 30 Julai 2012 ya, nama kita dan juga nama-nama dia punya shareholder lah ya. Tengok kat dalam SSM tu page number 2, nama-nama yang hebat antaranya adalah Kamari Zaman bin Juhairi tu. Nanti Kak Longkan siapa ya Tuan Haji Kamari. Alright. Okay, next. Okay. Inilah kita punya founder Datuk Lim Koh Sun. Okay. Datuk Lim Koh Sun ni, beliau merupakan seorang yang sangat dikenali oleh golongan-golongan ataupun syarikat-syarikat yang deal dengan emas di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Kalau kata geng-geng dan juga barisan management ya, macam Pokong, Habib, Tommy ya, yang besar-besar ni memang semua akan mengenali Datuk Lim sendiri dah. Dan beliau sendiri mempunyai pengalaman di dalam dunia emas ni selama 20 tahun. Alright. Okay, next. Okay, yang ni tadi Tuan Haji Kamari Zaman bin Juhairi. Yang ini pula beliau merupakan orang kuat, orang penting ataupun orang kayangan yang berkaitan dengan perbankan di Malaysia. So kalau orang-orang bank akan sangat mengenali siapa Tuan Haji Kamari ni ya. So dia latest punya designation adalah pengerusi Quantum Metal. Tadi ada nama tadi kan dalam SSM tu, dan juga pengerusi permodalan BSN Berhad. Hebat tak hebat tu ya. Dan cuba kita tengok lagi, pernah menyertai Bank Negara Malaysia. Nampak tu, pernah menyertai Bank Negara Malaysia ya, Chief Forex Trader, timbalan pengurus besar di Lembaga Pembangunan Labuan ya. Dan juga memang banyak jawatan-jawatan beliau yang high-end designation di dalam bank sendiri. Alright, so next. Alright. Kalau kita nak kata ada soalan ya, soalan biasanya, Bank Negara tahu ke Quantum Metal ni buat bisnes macam ni kan, recognize ke by Bank Negara ya. So sebenarnya memang banyak sangat kejadian-kejadian yang telah
uruskan oleh kita punya founder untuk mendapat pengiktirafan dan dikenali oleh abang besar kita. So abang besar di negara kita ni adalah Bank Negara Malaysia lah kan. So dekat sini pun kita telah mendapat institusi pelapor RI di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Maksudnya kita ni diperakui tidak terlibat untuk untuk amla ni. Tak ada bahagian-bahagian nak cuci-cuci duit ke, tak ada, sebab semua sumber-sumber daripada investor kita kepada Quantum Metal semuanya melalui KYC, iaitu know your customer. So kalau dalam bank kita tahulah kena declare kita punya background kena declare kepada Quantum Metal. So Quantum Metal akan submit dengan Bank Negara. So akan diperhatikan operasi kita setiap hari di situ. Hebat tak hebatnya kita ni. Okey, next pula. Yang ni apa dia pula? Yang ni kena tahu yang ini apa. Ini adalah satu pengiktirafan dan surat daripada Bursa Malaysia kepada Quantum Metal sendiri, mengatakan Quantum Metal ni telah diiktiraf sebagai partisipan dalam komoditi trading participant dalam Bursa Malaysia Islamic Sendirian Berhad. Nampak tu? Bursa Suk Ashila ni, untuk pengetahuan semua, adalah salah satu trading platform. Nanti Kak Long akan advise you all punya leader ataupun yang bawa sesi malam ni untuk you tengok ada satu video daripada founder kita sendiri menerangkan tentang Bursa Suk Asila ni sendiri dan juga trading. Macam mana GAE ni ditradingkan, didagangkan untuk membolehkan kita mendapat financing tersebut Jadi Kak Long rasa memang tak ada rahsia. Semuanya dibentangkan dengan begitu rapi dan dibentangkan begitu transparent kepada semua. Jadi maksudnya setiap transaksi yang kita buat setiap hari akan direkodkan nama dan detail kita berada di detail-detail di dalam Bursa Malaysia ni sendiri ataupun Bursa Suk Asila. Hari tu Kak Long berada di bawah Puan Sheila dan Kak Long melihat maknanya ada transaksi tu kan setiap hari kan memang ada nama, ada detail berapa semua ada. Sebab itu namanya syariah tadi tu Yang syariah, badan-badan syariah tadi, itulah tugas mereka mengatakan betul ke kalau kita beli ni ada direkodkan di mana-mana ada ke bukti dia. So setakat yang Kak Long nampak dengan mata kepala Kak Long sendiri semuanya jelas ada dan back to back dengan goal sendiri. Alright, so next. Nak ceritalah nak cerita sikit. Ishraq Consulting ni dia bukan main-main Ishraq Consulting ni senang kata dipendekkan kata Ishraq ni adalah ditubuhkan oleh Bank Negara sendiri, anak syarikat Bank Negara yang membuat pelbagai aktiviti research, paperwork, dia menerbitkan jurnal, menerbitkan textbook, ada banyak ada publication, dia berregister dengan Securities Commission sendiri yang mana inilah syarikat yang telah memberi pengiktirafan kepada Quantum Metal. Macam mana tu kan? Kalau dah sampai adik-beradik Bank Negara memberi pengiktirafan lagi, siapa lepas ni tanya, Bank Negara kenal ke tak kenal ke? Bawalah dia ke slide ni Alright, so memang sangat banyak sumbangan Ishraq ni, dan Ishraq ni bukan setakat terkenal di negara kita, dia number 1 di Malaysia, tetapi juga dikenali di peringkat antarabangsa. Okay, next. Ni yang pertama Ishraq Consulting. Okay, nampak tu. Okay. Ada lafaz syariah, orang kata ada akad ke kan? Ada akadnya, semua transaksi kita ada akadnya, ada lafaznya, tetapi di online lah ada, boleh, semua tu ada, nampak ada pengiktirafan dan juga announcement daripada Ishraq Consulting macam mana
pengumuman ni telah dikeluarkan sendiri pada 16 Mac ni dan juga proses-proses semakan syariahnya telah dilakukan. Boleh? Alright. So next ya. Nampak? Tadi kita cakap dia GSA dia sebenarnya meliputi Gold Convert Account juga ya. Miss ada juga akad dia. Ini memang penting. Boleh juga buat nota ya yang hadir malam ni. Kita bukan main-main. Setiap transaksi kita memang ada lafaz akad dia yang telah diperakui dan diaudit dan juga disertified oleh third party yang bertauliah ya. Okey, dan yang terakhir yang Ishraq in charge juga, produk kita ada 3 ya. Sama juga untuk Gold Asset Enhance yang GAE tersebut. Kali 5 pun sama, kali 10 pun sama. Dan kalau GAE, Kak Long tekankan kat sini sikit, you akan selalu mendengar perkataan di dalam GAE itu sendiri. Contoh ya, maksud tawaruk ya. Nampak tawaruk maknanya financing, pembiayaan. Iaitu nama lainnya adalah leverage. Hasil daripada tawaruk tu semua ini telah diperakui oleh ketiga-tiga kita tadi ya. Kita yang first ni Ishraq kan. Dan next kita tengok lagi kita punya syariah advisor yang kedua, nampak tu? Tawafuk Consultancy pun sama mengakui ketiga-tiga produk Quantum Metal ni adalah patuh syariah dan mereka ini juga bukan merupakan yang biasa-biasa. Mereka adalah syariah advisor yang sangat berkredibiliti ya, yang memang sangat susah untuk mendapatkan pengiktirafan mereka dan Quantum Metal alhamdulillah berjaya ya, berjaya melepasi saringan yang sangat teliti, audit yang sangat teliti yang telah mereka buat ya. Ada, semua ada. Semua certification ni semua nanti you boleh tengok, you boleh baca dengan teliti. Boleh? Alright, next ya. Kita ada Rakaba. Nampak tu? Rakaba ni tak silap kalau daripada London ni Zuhairi. Ya, Rakaba, ini pun sama Rakaba, yang ini daripada overseas lah ya, audit syariah Rakaba dan juga US. US ya. Okey, sorry ya. Rakaba ni daripada United States sendiri. Level antarabangsa kita pun dikenali di sana bahawa QM ini mematuhi syariah ya, bukan satu produk, 2 produk, malah ke semua produk kita ada 3 patuh syariah ya. Yang ini memang jangan buat main. Ini lagi tapisan yang sangat ketat ya. Alhamdulillah lagi sekali berjaya Quantum Metal ni memenangi hati mereka dengan segala audit yang sangat teliti. Tahniah ya. Alright, so next kita nak sentuh berkenaan apa ni? Yang ni lah semua ada. Kita punya sijil accreditation syariah untuk GAE ya. Kak Long selalu dengar nama Syekh Nizam Yaakubi ni. Syekh Nizam Yaakubi ni adalah orang yang sangat dihormati, sangat disanjung tinggi oleh semua syariah advisor dan juga syarikat-syarikat Islamik di seluruh dunia. Ya, maksudnya memang kita ni mendapat pengiktirafan yang bukan kaleng-kaleng lah kalau bahasa orang sekarang kan, daripada syarikat, daripada individu yang ternama. Alright. Okay, next ya. Sama ya, next lagi. Semua sama, 3 produk, 3 kita ada. Okay. So Kak Long nak sentuh macam ni. Mungkin ada yang tanya, kenapa ya QM ni baru dengar kan? Senang saja sebab sebelum ni 7 tahun yang pertama QM ni adalah satu syarikat yang
membekalkan emas hanya kepada corporate ataupun syarikat-syarikat sahaja. So mari kita tengok syarikat mana yang mereka bekalkan emas. Yang antaranya Bank Muamalat, dekat inilah logo di hadapan ni, Alliance Bank, Affin Bank dan sepengetahuan Kak Long, RRG Bank pun dah ada, okey. Dan juga bayangkan Angkasa ni adalah koperasi yang terbesar di Malaysia ya. Angkasa ni pun kita membekalkan emas kat sana dan juga Aku ni adalah sebuah syarikat yang Action Cooperative Organisation ya. Yang tadi yang kalau you ingat Kak Long ada bacakan HQ kita di Kuala Lumpur kan ada Aku Gold tu kan. Kita merupakan supplier kepada Aku Gold punya syarikat yang mana syarikat ini adalah syarikat yang besar under koperasi yang membekalkan emas ya kepada peserta-peserta ataupun ahli-ahli koperasi ini dan terdiri daripada 10 negara di Asia tak silap Kak Long. Alright, nampak tak? Kita pun supplier kepada gold di Aku dan juga selalu dengar tak Ar-Rahnu Tekun? Ya, famous ya Ar-Rahnu Tekun ni syarikat yang besar juga untuk di Malaysia. Kita pun merupakan supplier untuk syarikat ni lah ya. Dan kalau nak cakap pasal anugerah dan pencapaian memang tak muat slide ni ya sebab boleh dikatakan semua pencapaian ni adalah bertaraf dunia dan juga yang terbaru pun ada lagi yang mana QM memenangi anugerah di Singapura. Alright, so next. Alright. So, nampak tak dekat sini ya? Nak highlight lah kalau tulisan merah tu maksudnya kalau orang luar buka account gold ya dengan bank muamalat ya, maka ada terms and condition yang mengatakan dengan sangat jelas bahawa pembekal mereka adalah quantum metal sendirian Berhad. Jadi anda semua boleh tanya, boleh call bank lepas ni yang tadi kalau sebutkan bank muamalat, lagi Zahari, bank apa lepas ni? Yang tadilah ya, Affin Bank, Alliance Bank, ini Alliance Bank ya. Lagi yang tadi semua tu ada terms and conditionnya yang mengatakan yang quantum metal ni adalah pembekal emas mereka dan kena ingat juga bukan setakat membekalkan emas kepada mereka, malah sistem yang customer guna kan di online kan. Online tu adalah dibuat oleh quantum metal. Nampak tak hebatnya quantum metal kan? Alright. So quantum metal ni adalah pencapaian lagi ya. Next adalah berdaftar dengan World Gold Council. World Gold Council ni kalau kita tengok ya, dia berpusat di Bahrain. Dia adalah non-profit organisation terutama untuk pembangunan dan pengeluaran piawaian untuk industri keuangan Islam global. Ya, maka dengan bangganya quantum metal juga telah diperakui sebagai mematuhi piawaian syariah Aufi baru mengenai emas. Nampak tak tu? Betapa hebatnya kita sampai ke satu dunia punya recognition ya kita ada. So kalau nak share sedikit, tadi ada soalan-soalan di dalam grup ya, grup Kak Long lah, grup WhatsApp. Ada yang mungkin anda juga di dalam ini yang bertanya, mungkin ada di hati tu tertanya-tanya soalan macam I dengar dulu ya, emas ni nak beli kena face to face ya, kena ada akadnya di depan muka, kena pegang dulu gold tersebut ya, kena ada akad dia ya, kena ambil tak boleh yang tertangguh ya. Dan soalan itu telah dijawab dengan satu video ya, satu video daripada Tan Sri Dr. Muhammad Daud Abu Bakar
Ya, siapa tak kenal? Semua kenal kan? Kalau tak kenal boleh Google ya. Nama Tan Sri Dr. Muhammad Daud Abu Bakar itu penasihat syariah yang sangat terkenal. Maka jawapan beliau Kak Long ingin kongsikan yang menggeletik hati Kak Long. Dia kata macam ni. Orang tanya kan soalan tu. Kebetulan soalan yang sama orang tanya kepada Tan Sri Abu Bakar. Dia kata, klasik sungguh ya soalan ni. Dia jawab, klasik sungguh soalan ni. Maknanya yang bertanya ni duduk zaman bila? Zaman dinosaur ke? Lebih kurang macam tu kan. Dia kata bukannya Islam ni Islam ni ada fiqah, manakala orang yang bertanya ni adakah dia menggunakan fiqah so macam tu. So kalau macam gelak lah kan. Fiqah so maksudnya zaman dinosaur punya pemikiran. Nampak tak? Tan Sri sendiri menerangkan bahawa sesuailah dengan peredaran zaman, berubahnya transaksi, cara pembelian dan cara jualan sesuatu barang berlaku. Ya, jadi maknanya dan juga seronok dia punya penerangan tu. Dia kata zaman dulu ada satu, Kak Long tengok sekejap, ada tak Kak Long tulis ya? Ada satu kaum daripada kaum Roman ya, yang sangat bila buat jual beli tu dia sangat mementingkan fizikal. Kena nampak, kena pegang, kena cium, kena bau, kena nak ditimbang di hadapan mata kan. Itu adalah kaum Roman. Lepas tu beralih kepada Latin, France dan beralihlah kepada sistem orang di UK. Maknanya setiap transaksi ni akan berubah mengikut kepentingan zaman tersebut. Ya, jadi cuba kita fikir balik. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ya, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran sendiri diturunkan mengikut kesesuaian sesuatu kaum dan juga kesesuaian sesuatu tempat tersebut ya. Maka janganlah kita terdiri daripada fiqah so ni. Fiqah so ya, fiqah zaman dinosaur. Begitu. Ini bukan Kak Long cakap ya. Ini boleh nanti kita sebarkan sama-sama semua jawapan daripada Tan Sri Dr. Muhammad Abu Bakar itu sendiri ya, leader-leader ya. Kita war-warkanlah semua, kita educate orang. Berubahlah ya semua zaman-zaman teknologi dah sekarang ni. Dan apa gunanya panel-panel syariah ini ya kalau kita meragui kemampuan dan credibility mereka. Okay? Okay, next. Nak pergi jauh ni, marilah kita. Alright, quantum metal di 10 negara Asia. Kalau tak boleh bayangkan leader sekarang yang earn about 6 million a month, 12 million a month leader-leader Kak Long pun anak-anak muda leader Kak Long 300,000 sebulan, 200,000 sebulan, 500,000 sebulan ya. Hanya di pasaran Malaysia saya. Bayangkan 10 negara Asia ni mampu untuk kita pergi, sebab jangan fikir aku kenal ke tak orang sana, tak perlu kenal ya, tak perlu pergi pun, tak perlu duduk pun kat sana, hanya menggunakan teknologi saja. Mana kita nak pergi ni? Nampak tu? Myanmar ada, Thailand ada, Laos, Cambodia, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, Singapura dan Malaysia sendiri. Nampak? Marilah kita. Boleh? Boleh Indonesia. Mana Indonesia ni, tak nampak pula. Okey, Indonesia tertinggal pula Kak Long ya. Excited sangatlah tu. Alright, Indonesia pun sama ya. So, mari kita pergi ke sana. Bayangkan kita hanya 30 juta saja. Mereka berpopulasi sebanyak berapa? 300 juta manusia di sana. Ya Allahu Akbar kan? Okey, next. Alright, ni apa kaitannya? Inilah kaitan dia. Ingat tak tadi Kak Long kata,
kita adalah pengedar emas premium 99.9% ketulinan dia kan di Perth Mint sendiri. So Perth Mint ni kan dimiliki oleh siapa? Senang saja. Maknanya emas-emas kita yang dapat sekarang dari QM ni kan disupply oleh lombong yang berada di Australia milik Kerajaan Australia Barat sendiri. Kerajaan Australia yang punya. So sebab tu kalau kita ada Perth Mint ni bawa travel, tak nak bawa cash kan, bawa travel, you nak pakai duit, ada emergency ke, nak shopping terlebih ke, pergilah mana-mana, tak banyak cerita terus bagi you duit. Hebat kan? So next. Ini apa kaitannya? Senang saja. Produk kita yang kita beli emas dan di digitalkan, kita beli online sahaja kan, ia di backup, kena ada back to back. Maknanya kalau kita beli emas tu 1 kilo, memang kena ada 1 kilo untuk kita. Jadi kat mana nak simpan ni? Okey. Jadi Quantum Metal telah melantik Brinks Security ni, ya, yang berada di Singapura, yang telah berpengalaman lebih 150 tahun, beroperasi di 53 negara untuk simpan emas tersebut. Manakala kalau nak dilanjutkan cerita, orang-orang kuat Quantum Metal dan juga orang-orang bahagian management, Kak Long percaya ya, mereka telah berada dan pergi sendiri ke Brinks untuk melihat operasi tersebut, ya. Okey, operasi tersebut di hadapan mata, bagaimana mereka audit emas, simpan emas, bawa keluar emas, ya. Jadi emas kita selamatlah di sana, insya-Allah. Next. Ini kalau nak cakap lagi tak tahulah, dipendekkan cerita kita. Okey. Emas ni kan dia ada banyak cerita. Maksudnya you will never go wrong with emas, ya. Kalau ingat lagi tahun 1994, tak silap Kak Long ya, 1994, mak Kak Long ada bawa Kak Long ke kedai emas, ya. Sebab masa tu Kak Long nak belajar di Kuala Lumpur. Bukan 1994 lah, Kak Long rasa maybe like 1992, Kak Long nak ke Kuala Lumpur, maka mak Kak Long bawa Kak Long pergi shopping. Brinks tak ada cawangan di Malaysia sayang. Belum ada lagi. Okey, di Singapura kita gunakan negara jiran. Okey, so masa tu emas hanyalah bernilai pula. Harganya adalah RM45 1 gram. Ya. Bayangkan sekarang ni dah berapa dah harga dia? Kat luar sekarang ni 300 kan 1 gram. Maknanya macam mana pun harga emas ni akan makin lama makin naik lah. Jangan risau. Okay, next. Okay, next lah. Jadi kita tengok. Okay, next ya. Okay, yang ni nak masuk produk Quantum Metal. Okay. Yang Kak Long perasan, ramai sangat yang Quantum Metal ni pernah buat bisnes lain sebelum ni, ya. Maka Kak Long tanyalah, kenapa you all pilih QM kan? Dia kata QM ni senang gila lah Kak Long, 3 produk je, 3-3 pun emas. Ya. Berlainan dengan bisnes lain, mereka perlu ingat produk tu satu persatu, ya. Dia punya banyak, ya. Dia punya produk, dia punya benefit, kejapkan tambah lagi, kejapkan kurang, kejapkan tambah, begitulah ya. Jadi dia kata dengan QM ni senang. So sekarang ni kalau nak share lah hari ni ya, produk apa yang, produk kita produk emas, tapi emas macam mana yang kita boleh beli dan kita boleh jual di QM sendiri. Okay, next. Okey, yang ini semua kenal lah ya. Kita sangat bertuah mempunyai seorang leader yang sangat berkredibiliti tinggi dan dikenali oleh semua orang satu Malaysia. Kalau tak kenal, mari kita kenal, iaitu Tuan Haji Sahar Mak Din ya. Dan Kak Long sendiri dah beberapa kali
Beliau adalah Presiden, nampak tu, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Kak Long pun dah beberapa kali ada meeting, berjumpa dengan Tuan Haji sendiri dan isteri untuk bertanya ya soalan-soalan yang Kak Long rasa macam pada Kak Long masa tu sangatlah PNC. Dan Kak Long tak tahu macam mana Kak Long nak tanya, so Kak Long carefully craft my questions dan it was answered beautifully with the integrity and with the black and white oleh Tuan Haji Sahar, dan Kak Long sangat happy berada juga di bawah kepimpinan dan juga nasihat daripada Tuan Haji Sahar sendiri ya. So kita sangat bertuah ya. Okay, next. Memang banyaklah ya, Tuan Haji Sahar ni adalah antara orang kuat yang menyokong sistem QM ni untuk memartabatkan ekonomi orang Islam dan juga orang Melayu di Malaysia sendiri. Pelbagai medium, TV, radio, newspaper ya. Tuan Haji telah masuk dan berkongsi berkenaan dengan emas ya, terutama emas yang dari QM sendiri. Next. Next, nanti ini you boleh tengok minta video-video ni dengan leader you. Okey, senang sangat. Okey. Ini boleh dihafalkan kan? Dan secara peribadi, semakin Kak Long mengenali produk QM, semakin Kak Long jatuh hati dan faham apa yang cuba dibawa oleh QM sendiri. Sebab tu, macam honestly ya, sebelum Kak Long conduct my own BOP atas kepercayaan Puan Sheila, Kak Long sebenarnya kalau you all tanya, setiap minggu Kak Long dah tengok BOP ni ataupun slide ni sebanyak berpuluh kali dah Kak Long tengok. Lagi tengok lagi jatuh hati. Lagi tengok lagi faham. Lagi tengok lagi macam ya Allah bestnya, ya Allah bestnya ya. So bagi ruang dan peluang kepada diri sendiri, jangan malam ni sahaja anda tengok slide ni bersama dengan Kak Long. Selepas ni boleh tengok lagi, boleh ada soalan tulis, ya, boleh tanya dengan leader ya. Kena faham, kena tahu, kena mahu, insya-Allah Allah akan bukakan segala keistimewaan tu nampak dekat mata kita. Dari mata barulah jatuh dekat hati, begitu. Alright, kita ada yang pertama gold storage account ya, akaun simpanan emas. Yang kedua gold convert account. Dulu Kak Long pun tersasul-sasul ni. Yang ketiga gold asset enhance ya. Alright, cuba tengok next slide. Okay tak Kak Long nak explain next slide? Okay, yang pertama GSA, Gold Storage Account. Okay, apa keistimewaan Gold Storage Account ni? Yang ni tak payah cakap lah ya. Produk ni patuh syariah, boleh diiktiraf oleh Ishraq Konsultasi ya. Jangan risau, digital ni on je, semua ada akad, semua dah diiktiraf oleh 3 panel syariah. So on saja you nak beli. So keistimewaan kita ni best sangat. Beli emas secara digital serendah RM10. Bagi orang yang berniaga apa-apa tu kan, dapat duit tu terus park dekat sini, beli RM10, RM10 ya. Dia setiap hari tu kan berubah harga kan. So you akan dapat kiraan gram by RM10 ikut harga masa you belilah. Boleh? Nampak tu, boleh jual emas bila-bila masa. Boleh tukar kepada tunai tanpa jual emas. Okey, untuk pajakan, kan ada produk kita yang kedua GSA kan. Nak dapat GSA kena masuk, nak dapat GCA, nak gadai kita kena beli dekat GSA dulu. Alright, so emas kita tak hilang, duit pun kita dapat. Alright, boleh transfer RM kepada ahli QM yang lain. Ya, boleh tebus serendah 0.01 gram emas dan spread hanya 7% daripada harga LME ya. Yang ni kita promotekan dekat orang beli emas secara digital serendah RM10 sahaja. Rasanya kalau kita ni nak beli emas dekat kedai emas bawa RM10, kau cakap dengan orang tu nak beli emas harga RM10 kan? Kak Long tak tahu apalah jadi kat kedai tu. Kan? Tak tahu apalah yang jadi, viral ke? Kan kau masuk TV ke jadi viral kan? Ni orang tak betul ni, nak beli emas harga RM10. So tidak akan berlaku jika anda walk in di kedai emas, okay? Dia hanya berada di online method sahaja. Okay, next. Ni nak cerita lah.
Dah banyak-banyak kumpul emas kan, tiba-tiba korang nak withdraw. Banyak sangat emas tadi, boleh withdraw ke ATM machine. Kalau malas withdraw ke ATM machine pun boleh bagi tahu dia. Nak post dekat rumah pun boleh juga. Alright. Next. Ni Tuan Haji Zahar kita, berapa kilo lah emas yang dia nak keluar tu ya, suspend je kan. Alright. So okay, next. Akaun kedua kita, Kak Long nampak macam ni lah sebenarnya. QM ni bila dia ada tiga produk, dia melengkapi ekosistem keperluan emas untuk kita sebagai individu. Maknanya kan biasanya kita beli emas kat kedai emas kan, lepas tu kadang tak ada duit, sesak kita nak jual emas kan, nak gadai emas, nak pajak emas. So ekosistem tu berada di Quantum Metal. So okay, apa pula keistimewaan Gold Convert GCA ni, Gold Convert account ni? Jom kita tengok. Okay. Kak Long tak tahulah, Kak Long tak tahulah apa pengharapan Kak Long sekarang. Dia macam ni. Sebab bila di dalam grup, kadang di dalam FB ya, Kak Long nampak sangat ramai orang keliru tentang GCA. Okay, dia senang je. Dan Kak Long andaikan orang yang keliru tentang GCA ni adalah orang yang tidak pernah menggadai emas di kedai emas. Jadi dia tak tahu macam mana emas gadaian ni berfungsi ya. Macam Kak Long tak adalah pernah gadai kat emas tu. Emas sendiri tak pernah gadai kan. Jadi tapi Kak Long bertanya kepada orang lain macam mana gadaian emas berlaku di luar sana. Jadi Kak Long faham. Okay. So Kak Long akan terangkan dengan bahasa yang Kak Long faham ni insya-Allah. Alright. Dia macam ni. Contohlah, kita beli emas dekat GSA tadi kan. Okay, tiba-tiba kita rasa kita nak pakai duit. Okay, tiba-tiba kita rasa macam nak pakai duit ataupun sayanglah duit tu hangus macam tu, kita nak tukarkan dia dulu kepada emas. Dan kita nak tunai kan. Jadi kita ada satu sistem, kita panggil dia convert account. Ibarat kita pergi pajak gadai, kita jual emas kita dan biasanya di pajak gadai dekat luar ni, diorang punya perangai, dia hanya bagi kita 60 dan 7, paling tinggi pun 75%, tak silap Kak Long, ataupun 70% daripada harga emas yang kita bawa tu. Daripada emas yang kita bawa tu. Katalah kita bawa emas gelang kan, bernilai RM1,000. Nah, kita tengok harga semasa, kira-kira berat ni RM1,000 ni kan. Tetapi kalau kita pajak, dia takkan bagi RM1,000. Dia akan bagi RM750 sahaja. Begitulah, dia takkan bagi harga semasa. Ya. Jadi ada pula certain tempat dia memang bagi up to 60% sahaja. Tetapi di GCA Quantum Metal kita boleh dapat setinggi 85% daripada harga yang emas kita tu. Nampak? Dan orang tanya holding, dia senang je. Jadi kita akan nampak, dia akan ada statement, kita akan nampak di akaun kita, masih lagi kita memiliki 100% yang kita simpan tadi, yang kita gadaikan tadi. Dia takkan berkurang lah. Ya, jangan risau. So, sangat simple dia punya calculation. Okay, next. Okay. Yang ini kan, dipendekkan cerita macam ni lah. Dipendekkan cerita nanti jadi panjang kan Kak Long. Alright. Kata perbandingan di Quantum Metal dan juga perbandingan di kedai-kedai yang lain. So kita tengok kedai pajak yang lain, banyak Kedai pajak yang lain ni sangat banyak. Sama ada yang syariah, sama ada yang tak syariah, sangat sama lebih kurang diorang punya cara operasi, iaitu upah simpan mereka antara 9% ke 24% setahun. Okey, Kak Long ni punyalah excited nak share slide hari ni kan. Siap tanya kawan Kak Long, dia baru gadai emas.
kalau nak tengok surat pajak dia tu, dekat pajak tu you bayangkan dia ambil 2.5% sebulan. Bayangkan setahun dia ambil interest bernilai 30%. Bayangkan kalau kita simpan setahun, kita nak bayar upah simpan dia 30%. Ya Allah, banyaknya. Manakala ya, dahlah tadi dekat luar tu kita dapat sikit dan dia charge pula kita mahal simpan emas tu kan. Hai, sabar je lah. Manakala dengan dan juga di luar sana ada limit masa. Masa yang paling maksimum pun dia akan bagi kita selama, yang ni kena renew tak silap, 6, 12 atau 18 bulan. Ya, bayangkan berapa kita nak bayar kalau kita tak ambil emas kita kena lelong. Okay, next nak dikaitkan dengan QM, tengok apa yang QM offer. Manakala QM kita tak tengok banyak lah ya, kita tengok dia punya yuran pengurusan sahaja. Tadi kan Kak Long kira 30% setahun kan. Di QM cuma 3.5% setahun sahaja. 3.5% setahun, Masya Allah, sikitnya, macam ibaratnya sebulan punya service charge di luar. Di QM 3.5% saja dan tiada limit masa. Ya, maksudnya tak kisahlah bila-bila you nak tebus, tak kisah nak ambil bila, tak ada denda, tak ada penalti, tak akan dilelong. Begitulah kebaikan yang berada di QM sendiri. Okay, next. Boleh faham ya? Nanti yang slide-slide ni boleh kira-kira sendiri, okay? Okay, GCA tadi kan, kita kena beli dekat emas yang saving dulu, at least minima RM150. Okay, hari tu Kak Long berkesempatan berbual dengan Puan Sheila sendiri. Dia kata, Kak Long tahu tak, kalau cakap dengan kita punya founder, sangat lembut. Kalau kita nak buat apa-apa kan dia akan cakap, kita ni walaupun nak beli sepinggan mi goreng pun, kan, GSA kan duit kita. Dan GCA kan duit kita. Maknanya, founder kita asyik mempromotkan lifestyle bagaimana setiap duit yang kita nak keluar tu, kita akan beli emas dulu kemudian kita pajakkan. Nampak tak? Kan? Seronok kan? Okay, next. Okay, next. Apa nanti baca sendiri Okay. Untuk pengetahuan semua, kalau ada orang tanya Kak Long, kalau kata apa beza QM dengan syarikat emas yang lain. Okey. Untuk pengetahuan semua, Kak Long juga adalah merupakan orang yang pernah berkecimpung dalam bidang financial dan menjadi ejen dan bekerja di bank, dan Kak Long juga pernah menjadi ejen pelbagai financial punya produk ya. Dan bila Kak Long tahu berkenaan dengan QM, sebenarnya QM ni sangat berbeza dengan syarikat-syarikat emas di luar. Maksudnya Kak Long juga mengkaji syarikat-syarikat emas di luar, dan Kak Long ada juga menjadi member 1-2 syarikat yang tidak langsung sama business model dengan Quantum Metal sendiri, dan juga keistimewaan mereka tidak ada di Quantum Metal. Baik bab produk nombor 1, produk nombor 2, apatah lagi ya, di Quantum Metal, produk kita yang killer produk yang menjadi trend, menjadi satu gelombang ekonomi yang sangat hebat, yang dah membantu pelbagai lapisan wanita, suami, isteri, kerjaya masa kini. Inilah satu produk yang sangat superb, satu seumpamanya di dunia, iaitu Gold Asset Enhance ya. Ini GAE ni. Boleh ya? Gandaan aset emas. So mari kita tengok produk nombor 3 ni, kenapalah ia digilai ramai. Untuk pengetahuan semua, masa first time Kak Long dengar, Kak Long rasa macam betul ke macam ni punya baik kan? Macam ni punya sistem ada.
macam ni punya business model pun ada, hebat gila kan. Tetapi bila Kak Long memang hebat dan Kak Long tahu kenapa sebenarnya syarikat QM ni boleh dapat keistimewaan untuk GAE ni. Jadi hari ni Kak Long akan share bersama-sama. Alright, Kak Long tak naklah excited seorang-seorang. Kak Long nak anda juga sama-sama excited dan faham ya apa GAE ni yang kita akan dapat. Okay, next. Okay. Jangan pening-pening, GAE ni ada dua sahaja, gandaan 5 atau gandaan 10. Okey, 5 ni dia tak menarik sangat sebab 5 kali je kan. 5 kali ganda je. Yang menariknya 10 kali ganda, senang nak kira, senang dapat duit pun banyak terus ya. Jadi kita fokuslah kepada GAE 10. Boleh semua? Kalau nak tahu GAE 5 pun boleh juga. Boleh Kak Long terangkan nanti ya. Alright. So apa dia GAE 5 ni? GAE 10 ni ya. Ada perbezaan ya. GAE 5 ni spread dia lagi mahal. 4%. GAE 10 spread dia 3%. Okey, siapa tak tahu spread, Kak Long terangkan sikit. Spread ni adalah perbezaan harga jual dan harga beli. Ya, ada hari tu event kan di Bangi, Kak Long tanya, rupa-rupanya ramai tak tahu apa itu spread. Spread ni contohlah ya, kalau kita pergi kedai emas, kan kita beli harga emas, katalah harga emas tu RM1,000. Kita dapatlah, dapatlah 20 gram punya berat, contoh Okey, kita beli RM1,000. Bila kita beli harga emas tu, bila kita melangkah keluar sahaja daripada kedai, katalah tiba-tiba kita dapat call, ada emergency, kita tak ada duit. Kita nak duit kan. So kita masuk balik kat kedai tu, kita nak jual dekat dia. So kita tak akan dapat RM1,000. Kita akan dapat lebih kurang RM700 sahaja. Sebab perbezaan harga beli dan harga jual tu yang sangat tinggi, terutama kalau emas perhiasan, ada pula batu-batu, ada pula ukir-ukir, campur pula upah, memang tinggi perbezaan dia. Sebab perbezaan ni lah bahasa emas dia tak sebut perbezaan emas. Dia akan cakap spread. Ya, spread tu maknanya harga jual dan perbezaan harga beli. Kat sinilah peniaga akan untung dulu. Ya. Alright. Next. Okay. GAE ni kita boleh bermula dengan 1 unit sahaja. 1 unit bersamaan 250 USD kalikan dengan mata wang kita hari ini berapa? Katalah RM4.15 kan. So itu adalah modal kita. So kita tengok contoh ya. Ini memang contoh 100,000 kan. Jangan risau, ini 100,000 punya contoh. Kalau ada nak letak 1 juta pun boleh, nak letak 10,000 pun boleh ya. Okay, contoh, kita ada modal RM100,000. Okay. Bila beli dekat GAE, kan kita beli GAE, ingat tak? Ya, kali 10, ni GAE 10 ya. Sekejap, kalau tengok kat sini ya. GAE 10. Dalam akaun kita akan ada aset yang bernilai RM1 juta. Kalau anda bermula dengan RM1,000 Malaysia, nanti dalam akaun QM anda akan nampak RM10,000. Okey, Kak Long terangkan sedikit ya. Ini adalah produk yang unik, produk yang pertama di dunia. Konsep, apa konsep ni? Apa business model yang kita gunakan di GAE? Kita panggil pembiayaan tawaruk. Pembiayaan tawaruk maknanya pembiayaan yang tertangguh. Okey. Simple sahaja, jangan fikir banyak-banyak. Senang sahaja formula dia, kali 10 kali ganda
modal kita akan dibesarkan di dalam akaun GAE. Sebab tu orang sangat suka dengan sistem ni. Tiba-tiba dah jadi kaya. Siapa nak jadi jutawan malam ni, boleh mula buka akaun RM100,000, anda akan menjadi jutawan segera di dalam akaun tapi dalam paper je lah dulu ya. Akan nampak sebanyak RM1 juta dan bukan setakat paper sahaja. RM1 juta tu QM akan belikan emas bernilai RM1 juta untuk anda. Nampak tak? Boleh kaya serta-merta ni tapi tak boleh keluarkan. Okey, konsep ni macam ni lah Kadang-kadang kita nak cakap mungkin tak pernah dengar tapi Kak Long akan ceritakan dari segi bank. Produk bank apa yang sebenarnya kita panggil financing ni. Okay, contoh, kalau kita ada nak beli rumah. Rumah tu harga RM1 juta, kan? Jadi perlu ke kita bayar RM1 juta untuk dapatkan rumah tu? Tak perlu kan? Kita hanya bayar deposit sahaja menggunakan duit orang lain, maka kita boleh tinggal di dalam rumah yang bernilai RM1 juta. Nampak tak? Hebat tak? Sebenarnya sistem ni dah lama dah, tapi kita familiar hanya untuk rumah sahaja. Okey. Dulu Kak Long ada kerja dengan satu syarikat SME. SME pun sama memberikan financing. All the developers, all the contractors, kalau nak menjalankan bisnes yang berharga, menjalankan development yang berharga 1 bilion, yang berharga 500 juta ringgit mereka tidak perlu mempunyai modal sebanyak 500 juta ringgit. Semua tu adalah duit bank. Mereka hanya menyediakan sedikit sahaja capital sebagai tanda komitmen untuk mendapatkan nilai 500 juta. Kak Long bagi contoh lagi satu. Sama juga dengan pembiayaan ASB. Kalau siapa ada ASB financing, lebih cepat faham. Contoh, kita apply ASB financing. Kita tak panggil loan. Loan tu konvensional. Sekarang ni kita panggil financing. Okay, ASB financing, kita layak mendapat maksimum punya pembiayaan iaitu RM200,000. Okay. RM200,000 kita hanya bayar bulan-bulan saja, katalah RM1,000. Dalam masa setahun kita dah bayar dekat ASB berapa? RM12,000 kan? Di hujung tahun, ASB kan ada bagi dividen. Dia base kepada RM12,000 yang anda dah bayar ke ataupun base kepada RM200,000? Nampak tak? So bank akan bagi kita dividen based on RM200,000. Nampak tak? Haram ke cara tu? Tak haram sebab ada akad online kan kita buat cara tu kan? Semua online kan? Nampak tak? Semua sekarang online. So kat mana haramnya? Tak ada. Dan memang dia perakui itulah cara badan-badan korporat buat duit, menjana pembangunan, menjana ekonomi dengan melakukan financing. Begitu. Cuma sebab ini first time kita dengar difinancingkanlah emas ni kepada rakyat Malaysia. Maka adalah viral lah cerita berkenaan financing di QM sebab benda baru, orang tak dengar lagi. Boleh semua? Alright. So kita ada tak yuran pengurusan? Ada. Takkanlah company nak baik-baik bagi macam tu je kan? Dia dapat apa? Iaitu dia dapat yuran pengurusan yang dikenakan kepada kita ke atas jumlah financing kita. Contoh, ada tak contoh next slide? Okey. Yang 100,000 ada tak contoh tadi? Kak Long ke 100,000 kan? Alright. Okey, boleh tengok 100,000. Nampak? Yuran pengurusan kita bernilai 3.5% setahun sahaja dikenakan ke atas. Kan duit kita 100,000, betul tak?
So kita ada financing 900,000 kan? So 900,000 kali dengan 3.5% setahun. Yang itu kita kena bayar yuran dulu, management fees dulu kepada syarikat QM. So kita bayarlah 31,500. Boleh faham tak dekat sini? Ngalah kau orang pergi kerja ni. Boleh mute tu. Tak tidur ni. Nak tidur dah ni Kak Long pun nak tidur. Pukul berapa ni kan? Seronoknya. Alright. So nampak tak? Jika emas naik 20%. So 20% bayangkan emas naik ni 20% kan? Bukan kali kepada 100,000 modal kita tahu macam ASB financing tadi. Dia kali kepada semua total financing maksimum yang kita dapat tu. So in this case kepada RM1 juta. So kita dapat 200,000. So bayangkan keuntungan kita 200,000 tolak 31,500 dan kita ada untung bersih RM168,500. Dan yang seronoknya sangat senang, Kak Long pun nak share dengan semua. Emas ni sebenarnya dia pergerakan kenaikan dia adalah slow and steady. Kenapa GAE 10 ni kan dah banyak bagi orang duit? Sangat simple. Jika emas di luar, ya kenaikan di luar, maknanya kita tak payah tengok di JAE dulu. Kita tengok di syarikat luar, di kedai emas. Jika emas dia naik 2%, 2% saja tau pergerakan tu. Katalah harga emas tu naik 2%, katalah $60. Naik 2% jadi 61.20 USD. Di QM kita dah untung 20%. Nampak tak? Dia kali 10 dengan berbanding di luar. Sebab tu di luar emas tak naik-naik sangat lagi. Tapi kita dah untung banyak dah. Sebab itulah bagaimana sebenarnya QM ni digilai ramai. Dan konsep ni adalah sangat-sangat praktikal dan sangat-sangat mesra untuk membantu kita punya keuangan. Cepat nampak kenaikan tersebut sebab kita kalikan dengan 10 kali ganda. Alright, next. Okay, yang ni nampak yang macam Kak Long cerita tadi kan. Emas ni, you will never go wrong. Nampak tu percentage dia makin lama makin naik, makin lama makin naik. Dan kalau kita kira pergerakan emas selama 20 tahun ni, average adalah 25% setahun kenaikan emas. Ya. Maknanya kalau kita lah tak keluar-keluar duit dalam QM ni kan, maulah dapat 250% setahun. Ya. Okay, next. Yang ni tak apalah, teknikal ni kan. Lain kali boleh belajar. Alright. Okay. Yang ni Kak Long nak bagi perumpamaan perbandingan sedikit di kedai emas dan juga di QM. Sama saja. Maknanya modal kita sama. Beli emas, kita beli emas yang sama. Okay. Kita jual pun jual emas yang sama. Tapi cuba kita tengok. Untung kita kalau di kedai emas biasa 15,380 sahaja. Kalau di QM kalilah 10 ya, itulah sampai 153,800. Kalau ikut slide ni lah ya, kalau ikut sekarang ni harga emas RM260 per gram. Bayangkan betapa banyaknya dekat sinilah. Inilah killer produk QM yang tidak ada di mana-mana platform, sama ada kedai emas ataupun di online. Ya, kita je yang ada facilities ini sekarang. Okay, next. Tak apalah lagi. Tak apalah. Alright.
Alright. Suka Kak Long nak ingatkan di sini berkongsi. Kak Long sangat suka hari tu perkongsian ada satu leader tu. Untuk GAE kan, ada beberapa perkara yang perlu anda ketahui. Yang pertama anda kena tahu. Kalau kita untung 10 kali ganda, kalau tengah kerugian, kita pun akan kerugian 10 kali ganda. Jadi risiko kita hanyalah masa sahaja. Ya, dia turun macam mana pun duit kita tak hilang, kita tak perlu top up apa-apa, kita hanya perlu kesabaran sahaja. Boleh? Selagi anda tak keluarkan, selagi anda tidak exit ataupun sell, selagi tu anda akan dapat pulangan dia, insya-Allah, ya. Okey, yang kedua, kalau GAE ni sangat digalakkan kita menggunakan duit kita yang kita tak nak usik, bukan duit emergency. Ya, mungkin duit tu anda nak guna untuk vacation ke, ya, untuk anda nanti nak pergi haji lagi 5 tahun ke 10 tahun ke, ya, duit untuk persaraan ke, kan. Itu duit yang digalakkan untuk memulakan GAE, ya. Jadi kena ingat syarat-syaratnya adalah begitu supaya tak adalah nanti anda nak keluar duit, kan, anda ambil balik duit daripada GAE yang dah keluarkan. Nak pula harga tengah turun, makin turun, nanti anda kata rugi. Memang rugi sebab anda kena keluarkan duit tu untuk berbelanja, ya. Jadi bila anda nak buka akaun, pastikan duit ini yang anda nak masukkan adalah duit yang anda tidak nak gunakan dalam jangka masa panjang. Yang anda faham risikonya adalah kalau I untung 10 kali ganda. Kalau I rugi 10 kali ganda. Dan kena ingat kesabaran sahaja yang diperlukan di GAE, ya. Okay, next. Okey, Kak Long kongsikan sedikit lah, ya, testimoni pelabur yang telah untung. Okey, cuba kita tengok 1-2 slide. Okey, ini sangat-sangat banyak testimoni ni, ya. Kak Long just nak share beberapa slide saja, mungkin 1-2 slide saja. Kita tengok akaun ni, Mak I beli banyaknya, ya, 549 unit. Ya, harga dia beli 549 unit. Dia untung 119,569.15 dalam masa 17 hari sahaja. So jangan risau, nanti anda punya leader ataupun konsultan anda akan ajar anda bagaimana untuk masuk. Setiap orang akan dapat ID dan password, ya, sebagai investor. Dan boleh monitor anda punya pembelian emas di sana sama ada dah buat untung atau belum. So jangan risau, ya, semua di hujung jari, okey. So kita belajar cara tengok nanti akaun kita bila dah untung macam mana. Okey, next. Banyak ni, kan. Nangis tu, tengok, nampak ini real time, ya, real time pula ni, real account, ya. Nampak tu pada 22 hari bulan 11 2022 beli 500,000. Kurang 2 bulan, 9 Januari, kan, dah untung 59,000, nampak kat bawah tu, RM888.19. Alhamdulillah, macam inilah kebenaran yang berlaku di QM. Setiap hari orang yang masuk QM ni kan ada je berita-berita baik, seronok, redeem, beli, harga emas tinggi, jual. Harga emas rendah, beli, ya. Setiap hari, setiap transaksi merupakan transaksi yang sangat menggembirakan jika anda faham produk-produk di Quantum Metal. Okay, next. Lagi sekali lah, ya. Yang ni memang nampak tu, 400,000 modal, ya, pada 4 bulan 11. Hanya 4 hari sahaja
telah untung sebanyak 58,000. Siapa nak bagi ni 4 hari untung 58,000? Hanya terjadi di QM saja. Ya. Okey. Kalau rasa yang ini saja yang testimoni lah ya. Kalau tidak banyak maknanya ada yang untung short term, ada yang kena tunggu lama sikit kan. The bottom line adalah kesabaran kita sahaja, dan rajin-rajinlah tengok akaun anda. Begitu. Okay, next. Apa lagi Zuhairi kita nak? Okay, yang testimoni tak perlu lagi lah. Kita skip kepada yang seterusnya. Alright. Di QM ya, baru Kak Long faham rupanya setiap orang akan bermula dengan setiap orang akan bermula dengan sebagai pelabur dulu ya. Boleh beli dulu sebagai pelabur dan ada peluang menjadi affiliate juga ya. Ada peluang untuk menjadi affiliate ataupun konsultan kita juga. So modal yang sangat rendah ya. Kalau untuk menjadi konsultan ni biasanya orang ambil GAE 1 unit itulah ya. Modal hanya dalam 1,400 lebih je sekarang ni dah boleh ada satu akaun GAE dan dah boleh dipromot menjadi konsultan oleh leader anda. Semuanya di hujung jari begitu. Dan yang seronoknya Kak Long nak share lagi satu soalan yang Kak Long hari tu berkesempatan untuk tanya dengan Datuk Faizal sendiri. Sekejap. Okey, Kak Long bertanya dengan Datuk Faizal sendiri. Siapa nak tahu kan soalan ni? Ada yang nak tahu tak soalan apa yang Kak Long tanya dengan Datuk Faizal? Ada. Ada Hari tu Kak Long berjumpa dengan Datuk Faizal di office beliau sendiri. Alhamdulillah beliau menerima kedatangan Kak Long dengan senang hati dan entertain kepada semua soalan Kak Long, dan happen beliau pun merupakan seorang yang sangat fasih dan rupanya beliau juga ada background dalam keuangan ya. Samalah dengan Kak Long. Jadi soalannya Kak Long tanya macam ni. Masa tu Kak Long tak berapa jelas lagi dengan QM punya business model ya. Kak Long tanya macam ni. Datuk, kalau kata QM ni bagus sangat kan dia punya business model, kenapa dia share dengan semua orang? Kenapa dia tak menggunakan facilities tu sendiri dan tak share kepada orang ramai? Maksudnya lagi banyak untung lah kan? So dekat sini Datuk jawab dan Kak Long ringkaskan, sebenarnya soalan Kak Long tu sangatlah tidak patut at the first place kan. Tapi Kak Long tanya juga untuk memuaskan hati Kak Long sendiri. Rupa-rupanya macam ni. Financing ni, mana-mana syarikat yang ada peluang untuk buat financing, of course dia tak akan gunakan untuk diri dia sendiri. So di dalam quantum metal akan ada 3 pihak ya yang untung bila financing ni di-share kepada orang ramai. Yang pertama adalah syarikat QM sendiri. Ingat tak tadi kita kena bayar service charge 3.5%? Ingat tak? Okey. Maksudnya kan, kita ambil financing tu, kita dah bayar dah dulu kan service charge, iaitu income kepada QM dan income kepada bullion bank. Sebab facilities kita ni dibuat ataupun di-offer ya, oleh bullion bank kepada QM, dan QM offer kepada kita sebagai individu. Maknanya bila financing ni diwar-warkan kepada orang ramai, tiga pihak ni akan mendapat untung. Yang last kali kita lah ya, kita lah yang untung. Tapi kita biasanya yang last kali lah yang dapat untung kita tu. Yang pertama dapat duit tu kepada bullion bank punya portion. Yang kedua QM dah dapat dah untung dia dulu. Nampak tak? So kalau facilities tu tidak di-share kepada orang ramai,
tidak adalah untung yang lebih besar kepada QM. Begitulah. Jadi sebab Kak Long ni dunia training kan. Dunia training biasanya macam ni lah, orang selalu viralkan ataupun bertanya kan. Contohnya soalannya adalah, kalau katalah produk ni bagus, kenapa you nak buat kelas? Contoh kalau orang pakar saham ataupun pakar forex kan. Kalau betul lah forex tu sendiri datangkan duit kepada mereka, mereka takkan share ilmu tu kepada orang ramai, cara nak buat duit. Pada Kak Long, okey, itu relevan soalan tu untuk training. Tetapi bukan dari segi QM punya business model. Dan untuk Kak Long menjawab satu soalan lagi, biasanya orang tanya macam ni. QM ni, adakah business modelnya di-endorse oleh bank negara? Okey, jawapan Kak Long adalah kita bukan setakat di-endorse. Kita adalah fully audited, regulated, certified dan recognized by bank negara, and even kan kita dengan anak syarikat bank negara iaitu Ishraq Consulting sendiri. Ya. Dan ada soalan, sama ke business model kita dengan syarikat-syarikat emas yang lain? Okey, sepanjang Kak Long berkongsi dengan anda, ada tak Kak Long cakap yang QM ni bagi guarantee return? Ada tak ayat Kak Long kata guarantee? Ada tak Kak Long kata guarantee dapat return 3 bulan sekali? Ataupun 6 bulan sekali? Ataupun sebulan sekali? Ada tak ayat tu yang Kak Long cakap ataupun mana-mana slide yang you nampak QM offer guarantee return? Okey, tak ada kan? Jadi business model yang selama ni yang di-rate oleh bank negara adalah syarikat-syarikat yang menawarkan guarantee return. Ya, guarantee return, satu, tidak patuh syariah. Kedua, tidak ada bisnes yang boleh guarantee. Dia bukan hanya berkaitan dengan emas saja. Kalau kita ni melaburkan duit dekat bisnes restoran kawan kita pun jadi salah benda tu. Ya, tak boleh. Okay, jadi bisnes model untuk QM ni sangat-sangat lain daripada yang tidak patuh syariah ataupun yang tidak legal. Jelas ya? Alright, so next slide berkaitan dengan apa ya, Zuhairi? Dah, kalau nampak ada banyak soalan dah. Ya, reseller program ya. Okay, reseller program untuk malam ni. Sekarang pun rasanya dah hampir pukul 11. 9, 10, 11. 11 saya. Oh, cepatnya masa berlalu. Kak Long rasa yang ni, kalau nak terangkan ke ataupun semua yang hadir malam ni boleh refer kepada anda punya introducer. Ya, ramai ya malam ni 156 orang ya. Kak Long rasa untuk pengetahuan yang lebih lanjut, lebih detail, kalau anda rasa dah terbuka hati, jangan jadi macam Kak Long, setahun lebih tu menung tu. Lepas tu tengok pula akaun leader Kak Long kan, lagi Kak Long menung. Cepat-cepat ambil tindakan, cepat-cepat ambil langkah, alright. Langkah untuk bermula ya. So ada soalan tadi, mungkin Kak Long nak jawab. Dia kata, Kak Long, Asyik cakap pasal kelebihan QM sahaja, ada tak? Rupanya Kak Long tak on video. Okay, ada tak kekurangan QM? Okay. At this moment, setakat pengetahuan Kak Long dan kapasiti Kak Long dan juga pergaulan Kak Long dengan semua orang-orang bisnes yang ada QM, ada yang bukan QM, Kak Long tidak nampak kekurangan tu pada masa sekarang. Okay. Cuma mungkin orang kata, QM tak pernah dengar lagi. Itu biasanya tak pernah dengar pun QM. So ini adalah tugas kita untuk menerangkan QM tu apa dan kenapa kita tak pernah dengar sebelum ni. Kita pun tak pernah dengar, apatah lagi mereka. So boleh terangkan bahawa kita ni adalah sebelum ni syarikat QM ni hanya deal with the corporate sahaja, corporate business sahaja. Dan untuk pengetahuan semua,
business model yang hanya berpandukan kepada corporate saja bukan hanya berlaku di QM ya. Ada banyak bank-bank di Malaysia yang daripada, kalau you dengar contoh kalau pernah dengar pasal Kenanga ya, Kenanga Investor, Manulife, Asset Management ya. Semua ini dulu macam HSBC, bank-bank overseas tu, semuanya dulu bermula dengan corporate dan mereka tidak menerima retail ataupun individu untuk membuka akaun dengan mereka. Tetapi sekarang ni mereka dah buka macam itulah ya. Jadi tidak pelik kalau QM hanya fokus semasa penubuhan untuk serve dia punya corporate sahaja ya, dia tak layan individu lah sebab mungkin masa tu tak nampak lagi macam mana kita nak adakan produk untuk individu ya. Begitulah dia jawapannya. Alright. So Zuhairi ada lagi ataupun siapa nak bantu, ada soalan-soalan di chat ke? Alhamdulillah, soalan-soalan di chat ni Kak Long terus jawab tadi sebenarnya. Sambil lalu tadi. Sambil lalu ya. Wah. Ha. Okey, alhamdulillah. Alright. Dah semua dah jawab dah ni. Alright. Explain laju-laju ya. Senang je macam ni. Untuk jadi reseller kan, contact anda punya introducer, daftar di link yang ada dan dia akan guide satu macam tu ya. Jangan tersalah isi, ikut satu-satu arahan daripada anda punya introducer. Maka akan anda buka akaun dan anda boleh mula membeli. Kalau sarankan beli terus GAE 1 unit sekurang-kurangnya ya, tak banyak, 1,400 lebih sahaja. So grab this opportunity. Dan walaupun kita ni menjual dan membeli emas, tolong ada mindset sebagai investor. Maksudnya jangan nak cepat untung sahaja. Bayangkan selama ni kita letak duit dekat ASB, tabung haji kena tunggu setahun kan. Tiba-tiba masuk QM, tengok pula tadi testimoni, boleh tak saya untung dalam masa 4 hari Kak Long? Boleh tak saya untung dalam 2 bulan Kak Long? Oh, jangan macam tu ya. Tidak bagus mindset yang sebegitu. Alright? Okey. Boleh ya? Negeri Sarawak ada cawangan bila agaknya buka cawangan dekat Negeri Sabah. Okey, dia macam ni. Cawangan-cawangan ni insya-Allah akan makin bertambah daripada masa ke semasa, tetapi yang paling penting ada leader yang anda boleh berjumpa di Sabah dan Sarawak di Sabah dan Sarawak. Contohnya kalau anda suka dengan Kak Long, contoh kan, Kak Long, saya nak Kak Long jadi leader saya lah, saya kumpulkan 5-6 orang, jumpa Kak Long kat Sarawak boleh, pun boleh macam tu ya, jangan risau. Kita ni leader-leader ni yang dah mula masuk, yang dah awal lagi masuk QM, kita boleh berada di mana-mana sahaja, nak jumpa face to face pun boleh, nak jumpa online pun boleh. Ya, jangan risau berkenaan dengan fizikal sebab kita pun sebenarnya nanti bila ada office kita tak pergi pun office, kita pun busy buat online sahaja. Kak Long tinggal kat mana? Kak Long tinggal dekat area Rawang. Ya. Kalau dekat sini kan kita ada, nak jumpa Kak Long pun boleh. Kak Long ada di Rawang dan Kak Long ada kelas nanti bersama dengan Golden Circle untuk 3 hari bulan 3 ni Okey, siapa yang nak mendaftar pun boleh berjumpa Kak Long. Tak lama lagi je, 3 hari bulan 3. Alright? Kalau nak nombor Kak Long pun boleh ya. Nanti Kak Long akan, mana nombor Kak Long? Ni nombor Kak Long ada kat sini. Siapa nak borak-borak dengan Kak Long pun boleh. Alright? Okey, itu nombor Kak Long, boleh ambil, boleh simpan, boleh save ya. So jangan risau, zaman sekarang ni zaman online, semuanya di online sahaja, di hujung jari sahaja. Alright? Boleh. Okey Zuhairi, over to you. Terima kasih banyak. Kalau ada keperluan Kak Long nak berkata nanti, Kak Long akan teruskan. Alright? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Long kita malam ni. Allahu Akbar. Boleh saya katakan ni sudut jujur daripada Kak Long sendiri tentang quantum matter. Tadi daripada awal lagi dia start dengan kita. Bagaimana dia merasai sendiri. Bagaimana hampir 1.5 tahun Kak Long buat research. Last
Allah Akbar. Rasa kerugian kat situ. Jadi tuan-tuan dan Yalah, puan-puan, buat research, tengok duit leader makin makin banyak. 300,000, 500,000, 1 juta aku pensan. Sebulan pula tu. Aduhai kan. Okey. itu tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita rasa macam tu. Jadi insya-Allah Kak Long sendiri dah share pada kita, itulah pengalaman beliau. Boleh kata saya kata pengakuan jujur hari ni daripada Kak Long sendiri. Saya sendiri pun tak pernah dengar Kak Long cakap macam ni. Tapi alhamdulillah hari ni Kak Long ceritakan pada kita tentang pengakuan jujur beliau. Jadi terima kasih banyak sekali lagi pada Kak Long share kita pada hari ini, boleh kata sesi BOP hari ini secara keseluruhan tentang ekosistem dan syarikat di Quantum Metal ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayolah kita mengajak rakan-rakan kita ataupun kita sendiri bangun dan bangkit bersama-sama untuk terus maju, tingkatkan ekonomi diri kita sendiri untuk keluarga kita di Quantum Metal ini. Inilah platform yang terbaik masa kini untuk sama-sama kita maju ke harapan. Untuk bukan diri kita saja tapi untuk keluarga dan orang lain. Sebarkan manfaat sebanyak mungkin kepada orang ramai. Saya rasa itu saja untuk sesi kita pada kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, banyak-banyak terima kasih kepada Kak Long share pada kita ini sesi Zoom pertama Kak Long untuk Golden Circle. Saya pasti nanti akan ada lagi bersama-sama kita dengan Kak Long. Mungkin ada orang kata sesi-sesi ataupun topik-topik lain yang kita akan bersama dengan Kak Long nanti. Ya Kak Long, betul ke? Boleh, yes, boleh insya-Allah. Invite lah Kak Long. Kak Long okey nak bahagian sales ke, nak ajar marketing ke, ajar advertising ke, personal branding ke. Dan jangan lupa sharekan juga Kak Long akan bersama dengan Golden Circle pada 3 hari bulan 3 hari Jumaat ni untuk sesi goal setting ya. Dan juga Kak Long akan ajar bagaimana nak capai duit dalam QM dan apa kesalahan-kesalahan yang kita buat sebelum ni. Kalau nak berjumpa Kak Long face to face, dipersilakan register. Jom kita. Alright, insya-Allah. Terima kasih Kak Long. Dan terima kasih berbanyak jutaan terima kasih juga dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, abang-abang yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Luar biasa. Hampir 160 tadi tak silap saya yang paling tinggi tadi bersama-sama dengan kita dari masa ke semasa. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada anda semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di sesi yang sama, di sesi platform Zoom kita ni. Tak lekang lagi bersama-sama dengan saya, moderator anda, dengan speaker-speaker dan tajuk-tajuk topik-topik yang berlainan. InsyaAllah dia akan datang. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih.